أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Sebenarnya apabila bumi dihancurkan, segala yang ada di atasnya dan diratakan serata-ratanya, dan perintah Tuhanmu pun datang, sedang malaikat berbaris-baris, siap sedia menjalankan perintah, serta diperlihatkan neraka Jahannam pada hari itu, maka pada saat itu manusia akan ingat hendak berlaku baik. Dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya? Ia akan berkata, alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik untuk hidupku di sini. Maka pada hari itu tiada sesiapa pun yang dapat menyeksa seperti azab yang ditimpakan oleh Allah SWT. Dan tiada sesiapa pun yang dapat mengikat serta membelenggu seperti ikatan dan belenggunya. Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata, wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tetap tenang dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, kembalilah pada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai di sisi Tuhanmu, serta masukkan engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia, dan masuklah ke dalam syurgaku. Kita berada pada ayat-ayat terakhir surah Al-Fajr, surah yang ke-89 pada juzuk yang ke-30. Bila mana Allah Ta'ala menggambarkan tentang kedahsyatan hari kiamat. Selepas Allah Ta'ala menyebut tentang watak manusia dalam penilaian mereka, penilaian hubungan mereka dengan Tuhan. Sebagaimana ayat sebelum ini, bila mereka mendapat kekayaan, kemewahan, kesihatan, kesenangan dan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka suka, mereka mengatakan Allah sayang pada mereka. Lalu mereka dengan segala kurnia Allah Ta'ala itu kufur nikmat. Tidak melakukan kebaikan, tidak beriman kepada Allah, tidak mempercayai Rasul yang diutuskan. Dan bila mana mereka ditimpa dengan kesusahan dan segala perkara yang mereka benci, mereka menjadi orang yang berputus asa. Dan mereka menjadi orang yang sentiasa memberi alasan, kalaulah kami kaya, kalaulah kami sihat, kami akan buat itu dan ini. Maka dua watak manusia yang tidak melihat segala apa yang Allah timpakan kepada mereka sebagai ujian, untuk mereka melakukan amal soleh dan beriman kepadanya. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang watak yang cintakan dunia, watak yang tidak mahu melakukan kebaikan, watak yang menzalimi harta anak yatim, yang tidak menolong membantu orang-orang miskin. Maka Allah Ta'ala menceritakan bagaimana nanti hari kiamat bila mana berlaku. Maka tiada lagi bermanfaat segala penyesalan dan segala hibaan, segala kesedihan dan segala angan-angan dan keinginan untuk kembali ke dunia melakukan kebaikan. Kata Allah, kalla. Kata kalla memberi maksud, ay zajran wa rad'an li aqwalikum wa af'alikum hadhihi. Kata Allah, janganlah kamu berperangai macam tu. Janganlah kamu mengucapkan ucapan itu. Jadi berperangai tidak melakukan kebaikan, ketaatan yang Allah perintah. Dan ucapan yang menilai kasih sayang Allah dengan harta banyak atau sikit. Jangan kamu melakukan demikian. Dan ingatlah pada hari, idza dukkatil ardu dakkan dakka.
pada hari di mana datangnya hari kiamat. Dan Allah Ta'ala ketika mana mensifatkan hari kiamat, Allah Ta'ala sebut 3 sifat hari kiamat. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang kita bacakan ini, dengan firman-Nya, idza dukkatil ardu dakkan dakka. Bila mana bumi ini digoncangkan. Perkataan dakka memberi maksud bila mana bumi ini dihancurkan. Berlaku gempa yang kuat, sehingga gunung ganang berterbangan, sehingga semuanya menjadi satu dan dilunyaikan. Dan dihancurkan dan semuanya diratakan di atas muka bumi ini. Dan keluar manusia daripada kubur. Kemudian Allah menyebut, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah perintah Allah Ta'ala. Yang ini perintah pengadilan dan hisab. Pertama Allah sebut gambaran kiamat, hancur dunia ini. Dengan perkataan dakkan dakka. Dakkan dakka, hancur lebur. Dengan gunung dah tak ada, dengan sungai laut pun dah tak ada, semua menjadi rata. Dan manusia pun dibangkitkan. Maka kata Allah, waja'a rabbuka. Maka pada hari itu datanglah Tuhanmu, yakni perintah Tuhanmu. Pengadilan Tuhanmu. Wal malaku saffan saffa. Dan malaikat yang berbaris dalam saf, yang menunggu untuk menjalankan tugas. Yang menunggu untuk menjalankan perintah. Umpama kalau kita sebut mahkamah ni, ini hakim, ini pegawai-pegawai polis yang sedang mengelilingi penjenayah. Mengelilingi pendakwa, menunggu arahan. Sumbat dalam penjara ke atau dibebaskan. Maka malaikat ini berbaris dalam saf. Menunggu perintah Allah SWT. Kemudian Allah menyebut keadaan yang ketiga. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari itu ditampakkan dengan neraka jahannam. Semua yang berada di pada mahsyar melihat neraka. Sama ada kalangan orang yang berimannya, apatah lagi orang kafir. Disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Neraka jahannam dibawa pada hari pengadilan. Dibawa pada hari pengadilan yang ditarik dengan 70,000 tali. Dan bagi setiap tali itu dijaga ataupun dipegang oleh 70,000 malaikat. Artinya berjuta-juta malaikat yang ditugaskan untuk mengheret neraka jahannam. Berada di muka pengadilan bagi menggerungkan dan menakutkan manusia. Hatta orang beriman yang soleh juga takut. Sementara yang memang buat jahat. Yang memang buat penderhakaan. Bahkan Allah Ta'ala telah memperlihatkan neraka beberapa kali dalam kehidupan manusia. Yang pertama, Allah memperlihatkan neraka ini melalui wakil atau utusannya Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa Mi'raj. Rasulullah melihat neraka dan mengkhabarkan pada umatnya. Dan Rasulullah ialah orang yang pertama melihat dalam neraka. Nabi-nabi lain yang diberitahu sahaja. Rasul-Rasul lain diberitahu. Rasulullah SAW pergi ke neraka. Disebut dalam hadis, ittala'tu finnar. Aku menjenguk dalam neraka. Dan malaikat yang pertama yang Rasulullah jumpa ketika mana Rasulullah dimi'rajkan ialah malaikat Zabaniyah, penjaga neraka. Yang tidak pernah senyum. Sehingga kata malaikat Jibril, demikian dia diciptakan. Kalau dia boleh senyum, wahai Muhammad, orang pertama disenyum ialah engkau. Demi ini keadaan kegarangan malaikat penjaga neraka. Lalu kata Nabi SAW, ittala'tu finnar. Aku menjenguk dalam neraka. Fara'aitu kathiran min ahlihan nisa'. Dan aku melihat ramai penghuninya di kalangan wanita. Aku dah tengok. Dan Nabi SAW dia perlihatkan beberapa azab neraka. Seperti melihat orang yang menggunting bibirnya. Seperti melihat orang yang mencakar mukanya sehingga ke dadanya. Gambaran azab dalam neraka. Seperti melihat orang yang dihumbangkan batu di atas kepalanya sehingga hancur. Dia merujuk kepada orang tak solat. Orang yang berenang dalam lautan darah. Kemudian bila sampai di pinggiran, maka dia dihempak dengan batu sehingga pecah kepalanya. Gambaran ini Rasulullah dah tengok. Yang kedua, diperlihatkan neraka kepada orang beriman dan kepada manusia dalam kubur. Bahkan setengah menyatakan sebelum mati diperlihatkan dulu. Orang jahat diperlihatkan neraka. Orang baik diperlihatkan syurga. Dan kalau kita kira itu di antara pandangan ulama, yang ketiga ialah dalam kubur, alam barzakh. Orang beriman akan melihat neraka dan juga melihat syurga. Ada pun melihat neraka untuk dia bersyukur pada Allah. Kerana Allah selamatkan dia. Ada pun melihat syurga, itulah tempat duduk mereka. Ada pun orang kafir dan orang jahat, diperlihatkan syurga untuk menjadikan dia merasa menyesal.
Apalah aku tak buat baik, tidak aku masuk syurga. Dan diperlihatkan neraka untuk menunjukkan itulah tempat mereka akan diazab. Kemudian keadaan keempat, di padang mahsyar, iaitu ditarik neraka jahanam dan diperlihatkan pada semua manusia. Itu keadaan yang berikutnya. Dan seterusnya adalah keadaan di mana di manusia ini akan ditentukan neraka ataupun syurga. Ada orang beriman akan melintasi sirat di atas neraka jahanam sehingga mereka sampai ke syurga. Untuk menggandakan lagi kesyukuran mereka, semua akan melintasi sirat. Wa in minkum illa wariduha. Tak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan akan melintasinya. Ada pun orang kafir dia tak melintas tapi terus masuk dalam neraka. Oleh itu orang beriman masih lagi tengok neraka. Kemudian mereka masuk syurga. Kemudian dalam syurga Allah Ta'ala memperuntukkan satu pintu untuk mereka menjenguk ke neraka. Bagaimana kita baca surah Al-Mutaffifin. Untuk mencari orang-orang yang mempelekehkan mereka dahulu. Sambil memandang dan melihat ada neraka yang diazab. Lalu mereka berkata, ada dapat apa yang Allah janjikan kepada kamu? Dulu kamu permainkan kami, pelekehkan kami. Alal ara'ik yang zurun, hal suwibal kufaru makan yafa'lun. Orang beriman akan berada pada pelamin-pelamin yang mulia, melihat ahli neraka diazab, lalu mereka berkata, dah dapat azab disebabkan perbuatan kamu. Ini keadaan manusia dalam melihat neraka. Tetapi dalam waktu yang paling menakutkan ketika mana pada mahsyar. Pada mahsyar keadaan paling takut sekali. Hatta orang baik juga takut. Neraka ini diseret oleh malaikat dan diikat rapi oleh malaikat. Jangan terlepas. Jikalau tidak diikat, nescaya neraka ini akan membahang semuanya. Sebab neraka berkata pada Allah, hal min mazid. Dalam surah Az-Zumar, wahai Tuhan, apakah ada lagi tak orang nak masuk dalam aku ni? Aku nak tambah. Bila Allah tanya, halim talakci, wahai neraka, apakah kamu dah penuh? Dan kerana Allah Maha tahu. Neraka kata, ada lagi nak tambah? Hal min mazid, boleh lagi ni? Boleh. Boleh masuk semua. Supaya tak ada orang kata neraka ni dah penuh, sebab tu saya masuk syurga. Maka tak ada isu tu. Tak ada orang boleh kata neraka dah penuh. Sebab neraka kata ada tambahan lagi. Dia orang yang mempelekehkan dengan mengatakan neraka penuh lalu kami masuk syurga, dia tak baca ayat. Neraka meminta tambah. Apakah ada tambahan? Yang bersedia untuk membakar semuanya. Gambaran yang paling dahsyat Allah menyebut waji ayauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahanam. Yauma idzin, maka hari itu yatazakkarul insan, manusia mula terfikir dengan apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Maksiatnya, kekufurannya, amalan kejahatannya. Mereka mengabaikan peringatannya. Mereka lupa untuk meletakkan kemuliaan pada akhiratnya. Mereka menyesalkan mengabaikan segala tazkirah dan peringatan. Karena itu kata Allah Ta'ala dan menggambarkannya, yatazakkarul insan wa anna lahu dzikra. Apa faedah lagi manusia insaf pada waktu itu? Kata Allah, anna lahu dzikra. Dan kalaulah dia berazam lah, kalau saya ada peluang nak buat baik, kalau saya dulu dengar, kalau saya beriman, kalau dulu saya itu dan ini, kata Allah, anna lahu dzikra. Apa faedahnya dia ingat benda itu? Apakah faedahnya dia berazam dan dia bercita-cita nak jadi baik? Tak ada faedah. Kerana hari hisab sudah pun sampai. Karena itu kata Ali bin Abi Thalib, ni dunia ialah hari amalan. Amalan tanpa hisab. Akhirat hisab tanpa amal lagi. Kita akhirat dah tak ada amal. Bukan dalam kubur dah pun tak ada amal dah. Terputus amalan. Melainkan sebab-sebab tertentu. Karena itu dalam peristiwa Mi'raj, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim bersandar je. Kenapa Nabi Ibrahim tak semayang? Sebab dah tak ada dah amalan. Sandar di masjid malaikat dan Rasulullah melihat malaikat masuk setiap hari seramai 70,000 orang. Dan kemudian tak keluar-keluar. Masuk lagi 70,000 orang. Semenjak Baitul Ma'mur, yakni Kaabah malaikat diciptakan oleh Allah. Dalam keadaan malaikat, dalam keadaan Nabi Ibrahim bersandar melihatnya. Nabi Ibrahim tak semayang. Kenapa? Bukan lagi waktu beramal. Semua Nabi-Nabi yang Rasulullah jumpa, tidak lagi dalam keadaan mereka semayang dan semayang. Itu bukan waktu beramal. Sudah tamat waktu amal. Amal cuma waktu di dunia. Kita dah masuk kubur, dah tak ada amalan dah. Bagaimana sabda Nabi SAW,
Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Bila mati anak Adam terputus segala amalan. Melainkan beberapa amalan yang menjadi jariah. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW, sedekah jariah kita, ilmu yang beri manfaat dan anak-anak yang soleh. Ini antara. Tapi untuk kita, dari kita dah tak ada. Yang sedekah jariah tu yang kita buat masa kat dunia dulu. Anak soleh pun yang kita buat kat dunia dulu. Ilmu pun yang kita buat kat dunia dulu. Bukan kita buat dalam kubur. Maka kata Allah, anna lahu dzikra. Apa faedahnya mereka mula sedar dan insaf? Apa faedah waktu ini? Yaqulu ya laitani. Lalu mereka berkata dengan penyesalan, ya laitani, aduhai celakanya. Qaddamtu li hayati, dengan apa yang telah aku lakukan dahulu di dunia. Celakanya. Kerugian aku kerana tidak menyediakan amal soleh. Amal kebaikan, amal ketaatan. Qaddamtu li hayati. Kenapalah dahulu aku tak buat sesuatu yang menyelamatkan diriku dari neraka. Yang menyelamatkan diriku dengan amal soleh tadi daripada kemurkaan Allah. Maka ini penyesalan orang-orang kafir dan penyesalan orang-orang yang diazab oleh Allah SWT. Fa yauma idzin, pada hari itu kata Allah, la yu'adzibu azabahu ahad. Tidak ada yang boleh menyeksa seperti seksaan Allah. Hari ini, hari kiamat, yang boleh menyeksa hamba-Nya cuma Allah Ta'ala. Kita kat dunia Allah izinkan siapa pun nak seksa siapa. Maka datang orang jahat seksa orang baik. Penjarakan orang baik. Kat dunia Allah izinkan. Sebagai satu ujian. Tetapi akhirat kelak, tak ada orang boleh seksa melainkan Allah. Maksudnya tak ada orang boleh pukul orang lain. Mula dulu ajak aku buat maksiat, dia pun pakat belasah ni. Tak ada. Tak ada orang boleh hukum sesiapa. Kalau ni kalangan pengikut, berkerumun dekat ketua, kita pakat keroyok dia, kita pakat belasah dia sebab dialah sebab kita sesat. Tak akan berlaku begitu. Kerana semua akan kena azab. Hanya orang-orang yang dipimpin berkata, wahai Tuhanku, merekalah yang menyesatkan kami dahulu di dunia. Fa'atihim bi'afaini minal azab. Ya Allah, boleh tak engkau gandakan azab mereka? Kalau kita kat dunia, kalau mana-mana orang menyebabkan kita rugi, kita pakat kerumung, pakat pukul. Mana-mana punca yang kita jadi macam ni, kita boleh pukul. Ada satu negara, bila dia punya ahli parlimen dia tak bertanggungjawab, dia punya rakyat pakat tangkap, buang dalam tong sampah. Boleh buat. Kami duk sokong kamu, lepas sokong tak buat apa-apa. Dia pun pakat kumpul, cari wakil rakyat ni, tangkap, buang dalam tong sampah. Dia punya berani. Kita kat Malaysia belum buat lagi. Tapi itu peringatan. Kalau tak buat kerja, orang buat macam tu lah. Kat dunia ada orang boleh hukum orang. Ada orang boleh hukum orang. Tapi akhirat tak ada orang boleh hukum orang. Allah je hukum. Dia tak ada orang saya katakan sebab dia menyesal ikut orang ni, dia pun lempang orang ni dalam kubur. Dia lempang dalam neraka. Tak. Semua orang dah kena azab khas dia. Kan itu Allah kata, fa yauma idzin, hari ini, la yu'adzibu azabahu ahad. Tak ada orang yang boleh mengenakan azab melainkan Allah. Wala yuthiq wathaqahu ahad. Tidak ada yang boleh membelenggunya melainkan Allah. Allah akan membelenggukannya. Dengan perintah Allah dibelenggu fulan bin fulan. Sebagaimana kita telah cerita tentang belenggu dalam neraka. Yang sepanjang 70 hasta. Yang ditulis nama. Setiap yang diperintahkan untuk dia belenggu. Belenggu ni dia ada nama dia. Kalau dia belenggu ahli neraka, dia belenggu orang-orang yang diazab dalam neraka. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang kuasa mutlaknya dalam menghukum. Menjadi kebiasaan Al-Quran akan menyebut kalangan-kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Sebagai apa? Sebagai targhib. Sebagai galakkan. Supaya yang jahat tu, kamu tengok amal soleh, orang buat amal soleh, apa kelebihan dia. Dan supaya orang yang dah buat amal soleh, menggandakan kesohihannya. Sebab kadang-kadang kita yang buat amal soleh, dia ada datang hari tak semangat, kita pun slow. Kita tak buat jahat. Tapi amal soleh kita dah tak banyak. Maka dibaca balik ayat ini untuk mendatangkan motivasi. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Tuhanmu dengan keadaan redha. Maksud redha di sini kerana melihat balasan yang Allah sediakan. Puas hati sungguh. Allah sediakan syurga dan segala nikmat.
So, dia menjadi radiyah, redha. Umpama kita kerja, ditunjuk gaji kita berapa. Sungguh gaji kita ni tinggi, kita redha sungguh. Baguslah ni, kita setuju sungguh. Nikmat yang Allah tunjukkan menjadikan jiwa mereka redha, gembira. Mardiyah, dalam keadaan mereka diredai oleh Allah. Mereka redha dengan balasan yang Allah berikan pada mereka. Dan mereka adalah orang yang Allah redai untuk dimasukkan dalam syurga. Lalu Allah Ta'ala memuliakan mereka ini dengan menyatakan, fadkhuli fi ibadi. Maka jadilah kamu dalam jumlah, dalam kelompok, dalam kumpulan hamba-hambaku yang soleh. Kerana hamba-hamba Allah yang soleh sahaja yang punya karamah kemuliaan pada hari itu. Sebab itu semua Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam doa untuk dimasukkan di kalangan orang-orang soleh. Sebagaimana doa Nabi Allah Sulaiman, doa Nabi Allah Yusuf. Doa wa alhiqni bis salihin, ya Allah himpunkan aku bersama orang soleh. Sebagai doa Nabi Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, ya Allah masukkan aku dengan rahmatmu di kalangan hamba-Mu yang soleh. Kerana akhirat kelak gelaran paling mulia namanya hamba yang soleh. Itu gelaran. Sebagaimana Allah meletakkan gelaran ini waktu Allah mengangkat Rasulullah ke langit, memperjalankannya dan Isra' dan Mi'raj. Allah letak gelaran hamba. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Dan demikian akhirat kelak, Allah panggil orang-orang yang mulia dengan gelaran hamba. Dengan firman-Nya, fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu di kalangan hamba-Ku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Bila Allah menyebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Setengah ulama menyatakan, ayat ini turun kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Radhiyallahu ta'ala. Ketika mana dia gugur syahid. Ketika mana dia gugur syahid. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Tengah menyatakan ayat ini turun pada Uthman bin Affan. Ketika mana Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Kata Rasulullah, man yashari bi'ra rumah yasta'adhibu biha ghafarallahu lahu fasyaraha Uthman. Siapa yang sudi membeli telaga rumah untuk dinikmati oleh orang beriman. Telaga rumah ialah telaga yang dimiliki oleh Yahudi. Di mana ketika mana Rasulullah SAW sampai ke Madinah, sumber air dikuasai oleh orang Yahudi. Sebagaimana kebiasaan Yahudi, mereka akan menguasai benda-benda yang penting. Pertama, mereka akan cari benda paling penting untuk mereka kuasai. Yang kedua, mereka akan menjadikan semua barangan mereka sebahagian daripada keperluan kita yang kita tak boleh elak. Soalnya kalau kita tak boleh produk dia, kita rasa tak sempurna hidup. Itu dia punya agenda, dia akan buat macam tu. Dia akan menguasainya. Maka di Madinah, mereka menguasai elemen air dan juga senjata. Bagaimana Yahudi juga, saya sebut yang ketiga, mereka akan menguasai elemen persenjataan. Senjata. Mereka akan ambil sumber-sumber asli yang penting, minyak, air dan sebagainya. Mereka akan ambil benda-benda yang akan dia doktrinkan pemikiran kita tak boleh hidup tanpa barang Yahudi. Bagaimana kita hari ni? Kita tak boleh hidup. Banyak sangat kena boykot Ustaz. Habis nak makan apa? Dia bertanya nak makan apa? Macam bini tak boleh masak. Dia tanya nak makan apa? Ni tak boleh, tu tak boleh. Habis awak ada bini buat apa? Masak. Sebab dah kita dah biasa hidup macam tu. Makan benda ni, pagi beli salapang sini, tengah hari sini. Okay, kalau kita sebut boykot macam dah tak boleh lah. Dan yang ketiga, mereka kuasai senjata. Dan mereka dah buat sejak zaman Nabi SAW. Orang Aus dan Khazraj bila berperang, senjata ambil mana? Dengan Yahudi. Mereka menjual tanah-tanah mereka, kebun-kebun mereka untuk dapat senjata. Yahudi sengaja jual senjata, biar mereka perang sama mereka. Maka ini, supaya kita kenal Yahudi, bagaimana watak mereka. Lalu Rasulullah SAW memecahkan dominasi air. Siapa yang boleh beli perigi rumah? Kerana Yahudi mula menjual dengan harga mahal. Abdul Sayyidina Osman kata, saya akan beli. Maksud beli ialah bagaimana menguasai pasaran tu. Sebab nak beli pun bukan senang. Bukan, okey beli, ambil duit beli. Tak semudah itu. Untuk deal dengan Yahudi. Untuk membeli. Sayyidina Osman memulakannya dengan membeli percentage dia, saham. Dia tak beli semua. Dan Yahudi tak akan jual semua. Maka dia beli separuh. Separuh sahaja dia beli. Daripada pemilikan semua. Sebagai satu strategi. Tak nampak macam cepat sangat. Sehingga Yahudi dapat menghidu strategi. Maka Yahudi jual separuh.
dan dia masih memiliki separuh untuk menguasai. Tapi Uthman mengalahkan Yahudi dengan sedekah. Kerana Yahudi tak akan sedekah. Dia akan menggunakan sistem kapitalis. Untung sebanyak mungkin. Uthman menjadikan bahagian airnya dan digilir hari-hari. Hari ini giliran Uthman untuk jual air, esok giliran Yahudi. Pada hari giliran Uthman, Uthman buat percuma. Pada hari giliran Yahudi, Yahudi menjualnya. Maka orang Islam, pengguna pula, menunggu giliran Uthman. Menunggu giliran Uthman untuk mengambil air percuma. Akhir hari di mana Yahudi jual, tak ada orang nak beli. Akhir Yahudi buat strategi marketing baru. Menghantar air ke rumah-rumah dengan bayaran rendah. Kalau selama ini orang Aus, orang Khazraj, orang Islam pergi kat telaga Yahudi. Hari ini Yahudi hantar. Dia dah jual cara online. Hantar ke rumah. Tak payah kamu datang. Dan dengan harga yang rendah. Supaya beli. Tapi orang Islam kuat. Sistem boykot tu kuat. Kerana orang Islam perlu ada dua perkara untuk boykot Yahudi. Pertama, kalangan hartawan Islam yang mula mengambil share dia. Yang kedua, pengguna Islam, konsumer Islam yang kuat. Mereka walaupun diberi harga murah, mereka tak ambil. Walau hantar ke rumah, mereka tak nak ambil. Sampai Yahudi rayu, tak nak. Akhir Yahudi tahu mereka, dia tak boleh nak jual. Lalu mereka jual semua bahagian pada Uthman bin Affan. Maka lengkaplah pembelian Uthman bin Affan dengan seluruh equity tadi 100% dimiliki. Diikuti dengan telaga-telaga lain yang terpaksa dijual. Sebab orang Islam fokus kat rumah aja. Mereka reda guna sikit pun tak apa dulu. Akhir yang lain semuanya roboh. Akhirnya pasaran air dikuasai oleh umat Islam. Peristiwa Bi'ru Rumah ialah strategi ekonomi yang paling berkesan lawan strategi ekonomi Yahudi. Yang orang Islam perlu tengok balik ini strategi. Macam mana Uthman memperlakukannya. Dia bukan pergi beli macam tu dia. Dia ada strategi dia. Yang menjadikan dia dapat menguasainya. Lalu ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah kepada Uthman bin Affan. Kerana dia ialah orang yang telah memperjuangkan, membelanjakan harta pada jalan Allah, maka layak mendapat gelaran jiwa yang paling tenang. Itu tenang dalam kebaikan. Tuan-tuan, bila kita lihat Al-Quran, Allah menyebut dalam Al-Quran secara umumnya ada 3 jiwa manusia. Pertama ialah jiwa yang paling tertinggi yang disebut dalam surah Al-Fajr ini. Iaitu nafsul mutmainnah. Jiwa yang paling tenang. Perkataan nafs yakni ruh atau jiwa. Ini ialah darjat yang paling tinggi bagi orang beriman. Yang disebut oleh para ulama akmalu hadhihi nufus. Kata Imam Mujahid, seorang ulama tafsir terkenal, murid pada Ibn Abbas. Yang dimaksudkan jiwa yang tenang, al-mutmainnah, ay sakinatul muqinatul lati aiqanat anna Allaha rabbuha ar-radiyatu biqada'illah allati alimat anna ma akhta'aha lam yakun liyusibaha wa anna ma asabahum lam yakun liyukhti'aha. Maksudnya ialah, dimaksudkan jiwa yang tenang, jiwa tertinggi ialah yang tenang dan yakin bahawa Allah itu Tuhannya, yang redha dengan ketentuan Allah Ta'ala, yang mengetahui apa pun yang berlaku itu, itulah kehendak Allah padanya. Dan apa yang tidak berlaku kepadanya juga adalah kehendak Allah SWT padanya. Bukan dia kata tak berlaku, dia pun nampak dia hero. Bila aksiden tak kena, aku hero. Bukan awak hero, tak kena. Awak tak kena. Awak tak diuji. Tengok orang lain semua kena, dia tak kena, dia pun nampak dia hebat. Tak, orang jiwa tenang, dia tahu dia belum diuji lagi. Dia pasti akan diuji. Macam kita tengok orang mati lah. Bukan maksud kita tak mati, belum mati lagi. Kita tengok orang sakit, bukan maksud kita tak sakit, kita belum lagi sakit. Nanti sampailah waktu kita. Sakit, rebahlah kita. Masa kita tengok orang sakit, nampak macam power kita. Itulah ni, tak pandai jaga kesihatan. Kuat sangat minum teh tarik. Kita ni marah dia. Ini memanglah kita tengok sihat. Tidaklah kita santau orang dengan perkataan kita. Tak pandai juga kesihatan, begini. Sebab tu kena begitu, kena begini. Belum kena kita, bila kena kita pula. Tengok orang aksiden, tak pandai. Ni semua lesen terbang ni. Ni mesti bawa kereta laju ni. Ni mesti tayar tak tukar ni. Bila tak kena kita. Bila kena kita baru kita tahu. Jadi yang tak kena pada kita bukan kita hero. Belum kena. Tuan-tuan tengok orang sakit, tuan-tuan belum sakit. Tuan-tuan tengok orang gemuk, tuan-tuan belum gemuk. Tengok gemuk lagi tuan. Tak lama gemuk lah. Tuan tengok orang ni gauk, tak lama kita gauk lah. Nanti ujian tu akan datang. Dengan apa yang Allah kehendaki. Kita tak kena, jangan ingat kita juara. Jangan ingat kita hebat, tak ada orang hebat. Semua orang dalam ujian Allah.
Maka ini definisi mutmainnah. Dan jiwa yang kedua yang Allah sebut dalam Quran, yang disebut dalam Quran, itu dipanggil jiwa al-ammarah. Sebagaimana disebut dalam surah Yusuf. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Itu jiwa yang sentiasa suruh benda jahat. Ini jiwa orang jahat lah. Dia suruh benda jahat je. Dan jiwa orang beriman dipanggil jiwa lawamah. Ini disebut. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah Ta'ala sebut. Fala uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan jiwa lawamah. Apa itu jiwa lawamah? Kata Hasan al-Basri. Jiwa lawamah ialah jiwa orang beriman. Yang bila mana mereka buat jahat, mereka akan mencerca diri mereka. Kenapalah buat jahat? Kenapalah aku tak insaf lagi? Kenapalah aku tak terbuka nak buat baik? Ada pun orang kafir. Bila mana mereka buat jahat, mereka tidak akan mencerca diri mereka. Mereka tidak akan menghina diri mereka. Kerana kejahatan itu sebahagian daripada kelakuan mereka. Orang-orang beriman, sebagaimana kata Hasan al-Basri, nafsul lawamah ini ialah huwal mu'min yalumu nafsah wal fajir la yu'atibu nafsah. Jiwa lawamah ialah jiwa orang beriman yang bila mana dibuat sesuatu yang salah, dia akan mencerca dirinya. Kenapalah semalam aku tak bangun qiyamul lail? Kenapalah semalam aku tak pergi kuliah? Kenapalah aku tak pergi solat Jumaat? Kenapalah aku tak sedekah? Dia marah diri dia. Ini panggil lawamah, mencela. Dan setengah ulama menambah 4 lagi jiwa. Artinya jenis tingkat jiwa manusia. Di antaranya dipanggil jiwa mulhamah, iaitu yang sentiasa diilhamkan dengan benda baik. Dipanggil jiwa mulhamah. Jiwa mulhamah dia ada 3 sikap, 3 watak. Pertama, dia segera buat baik. Ini jiwa mulhamah yang sentiasa Allah ilhamkan dia buat baik. Orang ni kalau diilhamkan buat baik, dia tak akan tangguh esok lusa tulak tunggih. Dia akan buat sekarang. Yang kedua, jiwa mulhamah ini, dia memperkecilkan kebaikan dia. Dia akan memperkecilkan kebaikan. Dia tak rasa apa yang dilakukan ni hebat sangat. Biasa kecil. Yang ketiga, wataknya menyembunyikan kebaikan. Ini jiwa mulhamah. Jadi kalau kita ada jiwa benda tu, kita mulhamah lah. Jadi kalau diilham buat baik tu, buat sekarang. Dan bila kita buat baik pula, kita tak rasa yang kita buat tu besar sangat, kecil je. Tak rasalah hebat sangat, biasa je, benda kecil. Dan yang ketiga, kita cenderung untuk menyembunyikannya. Orang tak tahu pun tak apa. Tak adalah setiap kali kebaikan, upload tak ada. Tak cenderung. Orang tak tahu pun tak apa. Saya pun tak kisah orang tak tahu. Apa pun kebaikan saya buat, di mana kebaikan saya buat, saya tak kisah. Orang tak war-warkan, orang tak heboh, orang tak viral, orang tak tolong marketing kebaikan kita. Kita pun tak kisah. Ini panggil mulhamah. Dan jiwa seterusnya yang disebut sebagai jiwa yang beriman, dia panggil jiwa radiyah. An-nafsu radiyah. Apa maksud radiyah? Dia tak tengok yang dah berlaku depan. Dia tak tengok apa yang dah berlalu. Artinya apa musibah yang berlaku dulu dia tak pandang. Tak pandang. Dia juga tak berangan pada benda depan, tetapi dia memfokuskan sekarang. Sekarang. Hidupnya ialah hari ini. Dia tak cerita semalam kan saya dah buat baik. Atau tak apalah esok lah. Dia kira hari ini dia akan melakukan kebaikan. Dia tak akan ingat musibah-musibah semalam. Untuk menjadikan dia perlahan dalam buat ibadat. Orang kata semalam, dan mungkin orang kata akan datang, tak ada. Dia cerita al-hal sekarang. Dan jiwa berikutnya kata ulama' dinama jiwa mardiyah. Yang diredai. Iaitu orang-orang yang berakhlak baik dengan manusia. Bila orang ni tuan-tuan, ada orang yang disebut oleh Nabi SAW sebagai layyinul janib. Mudah berkira dengan orang. Dia ni kalau muamalah dengan orang senang. Dia tak ada nak arguing, nak buat argument, nak berbalah, tak ada. Dia tak cenderung. Dia cenderung selesaikan. Selesaikan. Tak apalah, tak menang bagi pihak dia pun tak kisah. Ini dipanggil jiwa mardiyah. Yang punya akhlak-akhlak yang baik dalam muamalah dengan manusia. Bukan jiwa orang kalah. Tapi jiwa untuk menang dengan akhlak yang baik. Dia memilih untuk berakhlak lebih baik pada rakan dia, lebih baik daripada musuh dia. Ya musuh boleh buat macam ni bila ada kuasa. Dan dia kalau ada kuasa, dia tak akan buat macam musuh dia buat. Bukan kita cerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan pemimpin Islam yang lain. Bahkan ketuanya ialah Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah bila ada kuasa, Nabi tak fikir nak hentang balik orang-orang Mekah tu. Nabi maafkan. Nabi kata, idhabu fa'antumut tulaqa, pergilah kamu bebasmu. Aku tak akan buat apa-apa. Artinya Rasulullah SAW memilih
Dalam muamalah dengan orang, menang dengan akhlak. Kita memilih dalam muamalah dengan orang, menang dengan nafsu. Tak kira lah asal aku menang. Itu dengan suami isteri pun nak menang dengan nafsu. Kita gaduh pasangan kita, nak menang cara nafsu. Cuba menang cara akhlak. Tuan-tuan tengah gaduh dengan isteri, tuan-tuan dengan suami, cuba menang dengan akhlak. Pilihlah untuk menang dengan akhlak, itu lebih mulia. Walau zahir orang nampak macam kalah. Tapi semua kita ingin menang cara nafsu. Tetapi bila menang cara nafsu, dia akan membakar semua. Walaupun nampak menang, tapi dia, umpama kita kata, kalau menang, jadi arang, kalah jadi abu. Dua-dua sama. Kalau tuan-tuan gaduh pasangan, tuan-tuan menang ke kalah, dua-dua sama. Dia tak akan membahagiakan kita. Kalau kita menang pun dengan hujah bini kita, dah guna 20 kitab, bini kita kalah. Tapi dia tak akan bahagiakan kita. Kita akan tengok muka masam sepanjang hari. Bini pula menang, lawan dengan 20 kuliah dengan suami dia. Berhujahkan dengan 20 kuliah yang dipotong-potong video pendek-pendek. Abang tengok ni. 20, dia boleh menang. Dia juga tak akan bahagia. Kerana bukan kaedah itu. Kita nak menang. Menang yang sebenar ialah menang dengan akhlak. Menang itu yang merupakan menang sebenar. Sebab dia tak meninggalkan dendam. Tapi dia meninggalkan kasih sayang. Menang lain pada akhlak, dia meninggalkan dendam. Sehingga kita tunggu peluang untuk kita kalahkan dia pula. Jadi si isteri tunggu peluang, bila pula suami dia salah. Si suami tunggu pula peluang. Tunggu kedatang video baru yang salahkan bini dia. Tunggulah, kita tunggu viral baru pula ni. Jadi dia tak akan berkesudahan. Tapi kalau kita memilih menang dengan akhlak, ini jiwa mardiyah. Jiwa orang yang bertoleransi dengan orang secara akhlak. Yang disebut oleh Nabi SAW, yang disukai oleh Allah, layyinul jani', mudah berkira. Dia mudah berkira dengan orang. Dan yang akhir sekali, dia panggil jiwa syafi'iyah. Jiwa al-syafi'ah. Apa itu jiwa syafi'ah? Jiwa yang redha dengan segala masyiatullah. Bagi dia tak ada kehendak melainkan kehendak Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma tasha'un illa an yasha' Allah. Kamu tak ada kehendak, kehendaknya Allah. Hidup dia tiada kehendak melainkan kehendak Allah. Yang Allah pilih baginya itu baik. Allah pilih macam baik. Dia lalu apa pun dalam kehidupan dia, bagi dia ini baik. Ini panggil jiwa syafi'ah. Itu jiwa yang masyiah ataupun redha dengan segala masyiatullah, apa yang Allah tentukan. Ini jenis-jenis jiwa. Tapi paling tertinggi sekali jiwa mutmainnah. Dan Nabi SAW mengajar satu doa. Ada seorang lelaki bertanya pada Rasulullah doa, bagaimana nak dapat jiwa mutmainnah. Lalu Rasulullah SAW mengajar, katakan kata Rasul, Kul Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tawda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan jiwa yang denganmu aku sentiasa tenang. Jiwa yang denganmu aku sentiasa tenang, yang beriman dengan pertemuan denganmu, yang redha dengan ketentuanmu, yang merasa cukup dengan pemberianmu. Ini doa yang Rasulullah ajar pada seorang sahabat untuk mendapat jiwa mutmainnah. Kerana ini jiwa paling tertinggi yang kita nak. Supaya nanti bila kita mati, bila dekat ajal kita, maka datang malaikat yang mulia yang berkata, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Maka diperoleh oleh orang-orang yang mempunyai sifat ini. Sifat apa? Beriman pada Allah dengan sungguh-sungguh. Rindu pertemuan dengan Allah. Redha dengan ketentuannya. Dan merasa cukup dengan pemberian Allah. Jadi tak kisahlah kalau orang lain kaya, orang lain lebih. Dia cukup dengan apa yang Allah bagi. Dia dapat anak 2 orang, dia cukup. Seorang, dia cukup-cukup. Kita ikhtiar tak menafikan makna kita cukup. Ikhtiar sebab Allah suruh lagi. Suruh, buatlah. Tapi apa pun kita dapat, kita cukup. Kita ikhtiar nak jadi kaya macam dia. Tapi apa yang Allah dah bagi, kita dah cukup. Ikhtiar satu benda yang Allah juga suruh. Cukup juga Allah suruh. Sambil kita ikhtiar, sambil rasa cukup. Apa yang kita dah ada cukup, dari kita ikhtiar. Tak dapat, kita cukup. Kedapat juga cukup. Maka ini watak-watak dipanggil nafsul mutmainnah. Jiwa yang paling tenang itu jiwa orang beriman. Akhirnya Allah Ta'ala memuliakan jiwa ini dihimpunkan. Kadang tidak ada orang beriman, dia tak masuk syurga seorang-seorang. Tak masuk syurga seorang-seorang. Melainkan orang yang tak akhir masuk syurga.
Orang beriman akan masuk syurga secara kelompok dan kumpulan. Kumpulan. Maka Allah kumpulkan hamba-hamba yang soleh membentuk satu kumpulan. Sehingga kata Nabi SAW, awwalu zumratin yadkhulunal jannah. Kelompok kumpulan yang pertama masuk syurga. Kita baca surah Az-Zumar. Az-Zumar masuk kumpulan-kumpulan. Kata Nabi SAW, awwalu zumratin yadkhulunal jannah. Yang pertama yang masuk syurga, wajah mereka bagaikan bulan purnama. Kelompok pertama. Satu jemaah. Hamba yang soleh. Satu kelompok yang kedua, wajah mereka pada seperti bintang yang paling terang di langit. Aktsaru idha'atan fis sama'. Yang paling cerah sekali kat langit. Dan berikut seterusnya. Kerana semua ahli syurga akan masuk syurga dalam keadaan berpimpinan. Dipimpin dengan keadaan gembira. Kita kan seronok kalau masuk satu tempat yang baik ramai-ramai. Tak seronok kalau kita masuk tempat baik-baik ni seorang-seorang. Apa terlebih lagi kita dapat jumpa geng-geng kita, kawan-kawan rapat. Lalu kita berpimpin tangan masuk. Bukankah itu satu nikmat? Dengan berpimpin tangan masuk. Dengan keadaan dalam saf. Yang ni ahli syurga dia akan berjalan dalam saf. Dia bukan berjalan dalam barisan, dalam secara memanjang macam tu tak. Tangan ke bahu masuk syurga, bukan? Kita kan kalau berjalan kan suka mengiring. Maksudnya beriringan. Kita naik motor ngegeng kita, kalau ikut belakang tak seronok. Duduk sebelah, sembang. Duduk sebelah dia. Yang ni pun duduk sebelah. Akhir jalan tu macam kita bunyi pula. 5 biji motor bersebelahan. Begitu ahli syurga berjalan. Dia tak berjalan dengan memanjang. Dia berjalan dalam sah. Macam kita sah sembahyang. Masuk berpimpingan tangan, seronok. Akhir Allah kumpulkan dulu, kemudian Allah kata, fadkhuli. Allah kata, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk dulu dalam kelompok hamba-hambaku yang soleh. Maka ada grading dia. Yang soleh tertinggi, yang berikut-berikutnya. Dan masuklah dalam syurgaku. Mengikut kedudukan amal masing-masing. Ini masuk syurga semua dengan rahmat Allah. Dan tempat di mana mereka berada berdasarkan amal masing-masing. Berdasarkan satu afaq. Allah berkata, masuklah kamu syurga dengan rahmatku. Dan duduklah tempat kamu dalam syurga mengikut amalan masing-masing. Yang banyak amalannya maka tinggilah. Yang sikit amalannya maka bawahlah. Tapi semua masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.